Baik, kembali dalam cerita, kalau di segmen pertama tadi, pada awalnya saya berkongsi tentang kemaskini ataupun perkembangan terkini berkaitan dengan jumlah kumulatif pemberian dos vaksin, tetapi untuk waktu ini mungkin ada yang terlepas berkaitan dengan situasi terkini COVID-19 dalam negara. Kalau diikutkan angka yang direkodkan untuk hari ini adalah jumlah kes baru 5,841 kes, menjadikan jumlah keseluruhan kes adalah sebanyak 716,847 kes. Perbandingan negeri-negeri sudah tentu Selangor terus mencatatkan angka paling tinggi iaitu 2,072 kes, dan kalau diikutkan daripada kes baru ini, Negeri Sembilan yang tertinggi, yang kedua tertinggi iaitu sebanyak 781 kes. Kami masih lagi menantikan jika ada perkembangan terkini berkaitan dengan butiran lanjut berkaitan dengan status terkini COVID-19 di Malaysia. Baik. Untuk waktu ini, di segmen kedua ini, segmen pertama tadi saya bersama dengan Muafendi. Muafendi tadi bercerita tentang perkembangan vaksin membabitkan golongan orang asli di Gua Musang, Kelantan. Tetapi untuk waktu ini saya nak lencongkan perhatian melihat kepada menjelang sambutan Hari Anti Dadah Antarabangsa yang difahamkan pada 26 Jun ini. Dan kalau diikutkan tema untuk tahun ini, kongsi fakta dadah dan selamatkan nyawa, dan wartawan di SOA yang ditugaskan untuk membuat satu laporan khas berkaitan dan juga menjelang Hari Anti Dadah Antarabangsa inilah Hasimi Muhammad. Hasimi, kalau boleh dikongsikan pada waktu ini, kalau kita bercerita tentang Hari Anti Dadah Antarabangsa, banyak sebenarnya topik-topik ataupun tumpuan ataupun angle story lah biasa kita katakan sudah pun diberi tumpuan. Untuk laporan khas ini, apa yang ingin ditonjolkan oleh Hasmi dalam mana kita melihat kepada sambutan Hari Anti Dadah Antarabangsa 26 Jun ini? Baik, terima kasih Fauzi di studio. Untuk laporan khas yang akan disiarkan pada 26 Jun ini dan juga 27 Jun, fokus untuk kali ini kita tidaklah mahu bercerita lebih lanjut kan, Fauzi, tunggu 26 Jun ini. Namun sisi kali ini kita bawakan dari sudut di mana sambutan Hari Anti Dadah Antarabangsa itu kali ini kita bawa dari sisi di mana penagih-penagih dadah yang dijangkiti HIV dan bagaimana mereka ini untuk meneruskan kehidupan selepas menjalani proses pemulihan dan rawatan di Pusat Pemulihan PUSPEN dan juga dengan kerjasama Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, bagaimana golongan kumpulan ini meneruskan kehidupan mereka selepas ini, berdepan dengan masyarakat dan untuk membina masa depan baru, termasuk juga mungkin untuk membina kehidupan seperti berumah tangga dan sebagainya. Itu antara sisi yang kita akan bawakan juga dalam special report atau laporan khas pada 26 Jun ini, selain daripada kisah-kisah di sebalik bagaimana individu-individu ini ataupun kita panggil sebagai klien ini, istilah klien bagi mereka bekas penagih dadah ini dijangkiti HIV dan juga bagaimana mereka ini boleh terjebak dengan kancah dadah. Itu sisi peribadi yang akan kita bawakan daripada perkongsian klien-klien yang kita dapat di PUSPEN Serendah hari ini, yang mana juga difahamkan di PUSPEN Serendah ini sekitar 109 klien berada menghuni di PUSPEN Serendah, di mana 29 daripadanya disahkan dijangkiti HIV daripada pelbagai faktor, antaranya adalah antara kerana berkongsi jarum, dan seperti mana yang kita tahu juga statistik terkini adalah mengenai seksual ataupun seks rambang ini yang tidak selamat. Itu antara yang faktor-faktor yang menyumbang kepada jangkitan HIV ini, dan kita akan bawakan laporan tersebut. Namun di sebalik itu juga Fauzi, kita nak fokus bagaimana rawatan yang diberikan di pusat pemulihan ini mampu untuk memastikan mereka yang keluar daripada pusat pemulihan, khususnya kalau kita fokus di PUSPEN Serendah ini, boleh meneruskan kehidupan seperti biasa dan tidak kembali kepada kehidupan mereka sebelum ini. Dan kita fokus kepada siri yang kedua, iaitu pada 27 Jun, iaitu dari sudut psikologi, bagaimana yang dihadapi oleh mereka ini, khususnya apabila berdepan dengan stigma masyarakat, tiadanya sokongan misalnya, dan juga bagaimana kemungkinan kumpulan-kumpulan ini untuk kembali ke kancah dadah sekiranya
selepas habis proses pemulihan selama 2 tahun di pusat pemulihan itu, apa faktor-faktor yang menyumbang dari segi psikologi kenapa mereka beralih kepada aktiviti ataupun kegiatan yang sama, sedangkan hampir rawatan yang diberikan di puspen itu hampir sama setiap individu, tidak kira mereka ini terjebak dengan dadah 20 tahun, 2 tahun, 10 tahun. Tempoh rawatan dan juga jenis modul yang diberikan adalah sama, namun kenapa ada segelintir daripada mereka ini berjaya meninggalkan kancah dadah itu, dan ada yang mungkin sedikit malang kembali kepada kegiatan itu. Dari sudut psikologi kita sentuhnya untuk siri kedua. Namun kalau kita boleh ceritakan juga dari sisi yang lain, Fauzi, sebab kita tak naklah cerita terlalu banyak laporan khas ini, nanti tidaklah orang kata jadi satu kejutan, bukan? Jadi selain daripada itu, kita nak juga maklumkan bahawa bagaimana mereka di Puspen Serendah ini, salah satu daripada 3 pusat pemulihan yang disediakan di Selangor ini, menjalani rawatan selain daripada 8 modul rawatan kekal yang diberikan kepada mereka. Ada juga aktiviti-aktiviti lain yang disediakan dengan kerjasama AADK itu, bagaimana untuk memastikan kumpulan ini ataupun klien ini dapat melupakan ketagihan mereka kepada dadah. Seperti mana ada yang kita sempat lihat pelbagai aktiviti disediakan di Puspen Serendah itu, antaranya pertanian, peternakan, jahit dan sebagainya. Dan ini salah satu benda yang begitu baik untuk mereka ini yang masuk atau memilih secara sukarela ataupun secara arahan daripada mahkamah masuk ke pusat pemulihan ini, untuk memastikan apabila mereka keluar kelak, mereka boleh membina satu kerjaya ataupun kehidupan yang lebih baik. Misalnya bercucuk tanam. Itu salah satu aktiviti untuk memberikan persediaan kepada klien-klien ini apabila sudah selesai proses pemulihan selama 2 tahun itu, Fauzi. Hasmi, bila mana kita memberi tumpuan dan juga tadi Hasmi bercakap tentang jangkitan HIV dan juga isu yang berkaitan dengan pendegahan dadah, dia macam topik tabu lah. Tapi kalau ikutkan dalam laporan dan juga kajian yang dibuat beberapa tahun kebelakangan ini melihat kepada bagaimana punca salah guna dadah menurun bagi jangkitan HIV, tetapi aktiviti seks rambang misalnya lebih kepada menyumbang utama. Tetapi untuk waktu ini tadi pun dah dikongsikan oleh Hasmi, ada beberapa sisi lah yang diambil dan juga diberi tumpuan dalam menyiapkan laporan khas ini. Tetapi Hasmi mungkin boleh kongsikan lebih kurang dalam 2 minit yang akhir ini, sudah tentu bila dapat peluang untuk one on one ataupun dapat peluanglah interview secara eksklusif lah dengan mereka yang terjebak dalam kancah dadah ini, mungkin ada cerita-cerita ataupun ada nasihat dan juga ada pedoman kisah-kisah yang diceritakan kepada Hasmi yang mungkin bolehlah kongsikan sedikit. Saya tahu laporan khas ni akan disiarkan 26 Jun, tetapi mungkin boleh diceritakan sedikit dalam 1 atau 2 minit akhir ini, Hasmi. Kita belanjalah Fauzi sedikit antara 2 klien ini. Salah satunya adalah mereka yang mendapat jangkitan HIV ini merasakan suntikan jarum. Dalam tempoh beliau menyimpan rahsia selama 8 tahun. Beliau menghidap HIV itu, tidak langsung memberitahu keluarga, sehinggalah beliau masuk ke pusat pemilihan ini, barulah mempunyai kekuatan untuk berkongsi kepada keluarga. Alasannya adalah kerana tidak mahu ibu bapa risau ataupun maruah keluarga itu tercalar. Jadi daripada sisi ini kita melihat walaupun mereka ini memilih pada suatu ketika tersasar jalannya, namun dari sudut insan atau ke manusia itu, mereka masih lagi ada sifat-sifat yang begitu murni, masih lagi memikirkan ibu bapa, mungkin sedikit tersasar. Jadi mesej ini kita mahu bawakan bahawa mereka ini ada peluang untuk kedua untuk meneruskan kehidupan, hanya perlu adalah rawatan dan pemulihan dan lokasi dan juga sokongan yang perlu diberikan daripada keluarga dan juga masyarakat untuk memastikan mereka ini boleh tinggalkan aktiviti yang salah ini, Fauzi. Okey, baik. Terima kasih kepada Hasmi Mohamad atas perkongsian menjelang Hari Anti Dadah Antarabangsa yang mana ditetapkan pada 26 Jun. Ada 2 siri laporan khas yang disediakan oleh Hasmi. Nanti jika ada promo nanti akan kami mainkanlah di semua platform SOR ni, baik TV ataupun di platform media sosial kami. Baik, saya kira itu saja untuk waktu ini. Saya Fauzi Zain, ini cerita di Sebalik Berita. Kita jumpa lagi.